أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Wustia SKIK 2020 kerana dalam kekalutan dan kegawatan pandemik COVID-19 ni masih lagi berjaya menganjurkan seminar kewangan Islam tahun 2020 secara atas talian. Dan juga terima kasih kerana sudi menerima kertas kerja yang kami bentangkan pada hari ini. Teruskan kepada perkataan. Baiklah. Kertas kerja yang akan saya bentang kepada hari ini bertajuk mengukur tahap keberkesanan wakaf tunai bagi projek pembangunan wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Kajian kes kepada Pusat Perkhidmatan Hemodialisis. Saya pembentang Abdul Ghafur bin Hanafi, pensyarah College Universiti Islam Perlis. Pengenalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah Ali Imran ayat 92. Seterusnya Rasulullah SAW juga berfirman apabila ditanya, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat, yakni kehancuran. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah ia disia-siakan? Baginda menjawab, apabila urusan itu dikendalikan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Rasulullah dengan tegasnya menegaskan di sini bahawa apabila sesuatu urusan maslahat umum itu tidak diuruskan dengan sempurna, maka tunggulah saat kehancuran. Justru Majlis Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Istiadat Negeri Perlis telah memperkenalkan satu model wakaf kesihatan, iaitu pusat dialisis. Pusat dialisis ini diwakafkan dan diuruskan secara profesional oleh Hospital Tunku Fauziah Perlis. Jadi Majlis Agama Islam telah menguruskan sumbangan-sumbangan wakaf ini dan membina pusat dialisis ni dan diuruskan secara profesional. Okey, kita tengok definisi wakaf. Wakaf ni secara bahasanya ialah sesuatu yang didermakan untuk kegunaan orang ramai atau bagi keperluan yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, ini kita memberi ataupun mensedekahkan atau mendermakan sebahagian dari harta dalam bentuk wang ringgit ataupun harta pada maslahat umum. Dari segi bahasa, yakni wakaf ataupun awqaf dalam bahasa Arab yang memberi arti menahan, tegah dan berhenti. Di sini bermaksud pemilik harta itu telah menahan dirinya ataupun menegah dirinya ataupun berhenti dari menerima apa-apa faedah yang beliau mungkin dapat daripada harta tersebut. Dan manfaat dan faedah daripada harta tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwakafkan. Dalam kata lain juga disebut sebagai habs, yang bermaksud yang sama, iaitu berhenti ataupun menahan. Baik, teruskan jenis-jenis wakaf. Mengikut kajian literature yang kita jalankan, jenis-jenis wakaf ini ada kita jumpa enam yang terkenal pada masa inilah. Yang pertama ialah zakat zuhri. Zakat zuhri ini kalau kita tengok daripada perkataan zuhri, iaitu zuriat lah. Jadi wakaf ditujukan manfaatnya kepada ahli keluarga pewakaf sahaja. Yang kedua ialah wakaf khairi. Wakaf khairi lebih kepada khairat.
atau wakaf kebajikan yang diwakafkan untuk kebajikan yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi lebih kepada khairat kematian. Maksud bukan khairat kematian, maksudnya khairat ni ialah untuk kegunaan orang ramai. Jadi apabila kita mewakafkan suatu benda, itu maslahat umum yang akan dapat punya kebaikan. Contohnya kita wakafkan pusat tahfiz, ataupun kita mewakafkan rumah anak yatim, kita mewakafkan telaga misalnya yang terkenal sekarang ni, orang buat di Kemboja, di Myanmar dan sebagainya. Kita mewakafkan untuk kegunaan orang ramai. Okey. Seterusnya ialah wakaf tunai. Wakaf tunai ni banyaklah orang buat, orang bagi untuk nak wakaf. Dia wakaf sama ada RM10, RM100,000, RM50,000 dan sebagainya. Jadi Majlis Agama Islam akan mengumpulkan semua dana-dana ini dan diuruskan secara profesional dan secara mengikut aturannya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan dikumpul dalam satu tabung yang diamanah, yang diurus bagi tujuan kebajikan dan manfaat umum. Kadang-kadang kalau kita nak buat satu benda, misalnya kita nak buat sekolah, nak wakafkan untuk sekolah, tapi kita nak hanyalah ada lebih kurang RM1,000. Bagaimana mungkin RM1,000 untuk kita nak membina sekolah? Jadi kita kumpulkan satu dana, ada satu tabung kita gunakan untuk mewakafkan membina sekolah misalnya. Jadi kalau semua orang pakat derma, pakat wakaf, tabung itu pun menjadi sampai jutaan ringgit, maka mampulah untuk kita membinakan sebuah sekolah bagi kegunaan umum, kegunaan agama dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat ialah wakaf saham. Wakaf saham ni, ini menarik minat saya. Kerana dalam keadaan COVID-19, pandemik COVID-19 ni, kita tengok harga saham jatuh begitu teruk sekali. Maka inilah masanya untuk kita membeli dan memiliki saham-saham tu. Dan pada ketikanya kalau kita rasa kita memiliki saham, kita membeli saham di pasaran saham dan kita wakafkan kepada Majlis Agama Islam misalnya. Misalnya kita membeli satu lot Tenaga Nasional, saham Tenaga Nasional, dan kita mewakafkan satu lot saham Tenaga Nasional ini kepada Majlis Agama Islam, maka hasil daripada pemilikan saham tadi, misalnya selepas setahun jika didapati syarikat punya keuntungan, bonus, dividen dan sebagainya, maka keuntungan ini akan dimasukkan ke dalam tabung saham. Dalam tabung wakaf. Jadi kalau ramai daripada kita mempunyai kesedaran yang begini untuk melakukan wakaf saham, maka tidak mustahil institusi agama, institusi wakaf jadi begitu kaya dan memiliki aset yang banyak dalam bentuk saham. Seterusnya wakaf takaful, yakni wakaf insurans. Saya tak nak ulas yang lebih ni. Wakaf takaful ni lebih kepada kita membayar premium untuk diwakafkan kepada tabung-tabung amanah ataupun pemegang-pemegang wakaf ada Majlis Agama Islam ataupun orang individu. Yang menarik minat saya adalah wakaf korporat yang dipelopori oleh Johor Corporation, Allahyarham Tan Sri Ali Hashim. Wakaf korporat ni begini, jika satu company dia merasa ingin mewakafkan sahamnya, yang tadi kalau wakaf saham tu individu, kita beli saham daripada pasaran saham dan kita wakafkan kepada Majlis Agama Islam. Tapi yang ini syarikat itu sendiri. Misalnya syarikat ABC Sdn Bhd ataupun ABC Berhad, jadi dia memperuntukkan 1% ataupun 2% daripada saham syarikat dia dan dinamakan kepada Majlis Agama Islam sebagai dalam bentuk wakaf. Jadi apa-apa keuntungan atau daripada saham itu, daripada syarikat itu, keuntungan, dividen dan sebagainya diletakkan dan diserahkan mengikut persentasenya kepada Majlis Agama Islam. Jadi ini langsung akan mengembangkan lagi aset-aset Majlis Agama Islam dan institusi-institusi yang memegang saham wakaf ini supaya lebih kuat, lebih kompetitif dan lebih berdaya maju di masa hadapan, insya-Allah. Model kerangka teori kajian yang kita jalani ini adalah kita melihat niat untuk wakaf tunai.
Jadi hypotesis yang pertama kita melihat ada sikap memberi peranan pada niat wakaf tunai, atau suruhan agama menjadi niat wakaf tunai, ataupun norma wakaf tunai, ataupun ilmu pengetahuan. Jadi kajian kita ni memiliki kerangka teori kepada 4 hipotesis. Okay. Tabatan kajian. Kajian kes yang kita jalankan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, kita dapati bahawa wakaf di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis diuruskan dengan kepada 3 bahagian yang berbeza, iaitu diuruskan dengan profesional kepada 3 bahagian berbeza, iaitu wakaf am, wakaf khas dan wakaf tunai. Kita tengok lepas ni. Ini kita tengok carta agihan yang kita dapat daripada kajian kita ialah tentang manfaat dana wakaf daripada tahun 2014 hingga data ni 22 Mac 2019. Wakaf banyak dalam bentuk wakaf ni kita tengok ada orang wakafkan Al-Quran. Misalnya kalau kita buka tabung untuk wakaf Al-Quran dan orang derma, orang wakafkan duit ataupun wang mereka kepada wakaf Al-Quran, maka kita tabung masukkan dalam tabung wakaf Al-Quran, ataupun wakaf masjid dan surau. Kalau kita tengok di sini wakaf Al-Quran lebih kurang 30,000, wakaf masjid dan surau 47,000, wakaf pendidikan 15,000, wakaf PJJ 275,000. Misi PJJ itu adalah Pusat Pungutan Zakat. Pungutan. Misi bantuan Rohingya, kita buka telaga, dan ini 16 telaga pada 2017, iaitu 22,400. Dan wakaf bangunan hemodialisis ini yang paling banyak kalau kita tengok dari carta ni ialah sebanyak 1.16 juta. Ini pun belum habis, belum siap. Ini baru ikut pada tarikh Mac ni adalah bayaran interim sahaja. Okay. Prestasi kutipan wakaf tunai, kalau kita lihat di sini, daripada tahun 2012 kita ambil figure ni, dia meningkat sehingga tahun 2015 mencapai 324,398 ringgit, dan dia start menurun balik sehingga pada tahun 2019 menjadi 11,000 saja. Jadi kita nak tengok kat sini kenapa trend ni jadi macam ni. Jadi ikut kajian yang kita jalankan, kita akan dapati kenapa dia patutnya peningkatan dia menjadi lebih melonjak ataupun setara. Tapi kan dalam kes ni dia hanya pada tahun 2015 dia melonjak begitu ketara, lepas tu dia turun balik macam biasa. Takat 12,000, 30,000. Jadi kita nak tengok apa sebabnya daripada kes ini. Okey. Daripada hasil perbincangan dan kajian yang kita jalankan di sini, kita melihat bahawa sebab musababnya terjadi seperti yang dilihat dalam graf itu tadi. Jadi ini cadangan kita. Pengumpulan dana wakaf tunai perlu dipergiatkan untuk mendapat dana wakaf tunai yang lebih pada masa akan datang. Maksudnya kita perlu giatkan usaha untuk mendapatkan wakaf tunai ini dengan lebih maksudnya orang kalau kita kajian, kita tengok orang ramai nak menerima, tapi ke mana saluran? Sama ada nak bagi zakat atau nak bagi wakaf, atau dia nak derma kepada orang anak yatim, atau jadi tak macam tak ada tempat, tak ada saluran yang tertentu, dan kita tak. Yang kedua, kita tak mempromosi. MAIP sendiri tidak mempromosikan wakaf tunai pada
masyarakat dengan secara meluas. Mungkin ada sebilangan di kalangan kaki-tangan kerajaan dan sebagainya, tapi kalau kita pergi kepada individu, kita korporat dan sebagainya, kita rasa akan lebih dapat lagi banyak dana-dana tunai wakaf ini kalau kita menjalankan promosi yang lebih agresif. Dan ketiga, media massa memainkan peranan yang besar dalam mempromosi wakaf tunai. Kalau kita lihat lebih banyak kalau promosi-promosi dalam media massa ni dibuat oleh mahat-mahat tahfiz, individu yang memohon dana supaya wakafkan keuangan untuk perjalanan mahat tahfiz. Tapi dari segi MAIB sendiri, kita tak nampak dia mempromosikan untuk kita nak menderma ataupun nak mewakafkan keuangan kita secara tunai. Jadi kita perlu letakkan iklan-iklan dalam media-media, dalam ada TV dan radio ataupun sosial media untuk ketengahkan lagi supaya rakyat ataupun masyarakat lebih faham tentang benda ini. Sosial media merupakan medium perantaraan yang cepat dan berkesan untuk dia pakai. Ini tidak dapat dinafikan dalam mana-mana aja. Sekarang ini sosial media lah yang paling berkesan, baik dari segi apapun lah, dari segi pemasaran, dari segi penyebaran maklumat, dari segi penyebaran bahan-bahan politik dan sebagainya. Sosial media sangat berkesan untuk sampai kepada target market. Dan seterusnya ialah masyarakat perlu diberi maklumat yang tepat dan mudah tentang kelebihan berwakaf, terutamanya wakaf tunai. Jadi kita perlu mudahkan, kita janganlah sampai bersusah, masyarakat merasa sukar untuk berwakaf. Jadi kita buka tempat-tempat wakaf dan sebagainya online misalnya, ataupun tempat wakaf bergerak di pasar-pasar raya dan sebagainya, tempat-tempat umum. Jadi mudah. Kadang-kadang kita RM10 pun orang boleh wakaf, dan kita tak letakkan satu jumlah yang untuk mereka berwakaf dan sebagainya. Dan salah faham masyarakat tentang wakaf perlu dibetulkan. Masyarakat rasa wakaf lebih kepada mahat tahfiz, anak yatim, tapi kadang-kadang kalau wakaf itu tidak diuruskan dengan sempurna, misalnya kita tidak boleh mencapai kerjaan yang lebih besar. Misalnya kalau kita wakafkan keuangan kita dan kita kumpulkan secara diuruskan secara mampan, maka kejayaan-kejayaan yang lebih besar. Seperti contoh, kita boleh membina pusat dialisis yang begitu besar dan cantik ini hasil duit wakaf. Kalau kita mengharapkan pusat wakaf individu, pusat dialisis individu, maka manfaatnya kepada rakyat, kepada umat itu kurang berbanding dengan pusat zakat yang menjalankan wakaf di sini. Dan dalam kes ini, pusat wakaf ini diuruskan oleh Hospital Tunku Fauziah sendiri. Jadi kalau hospital yang uruskan pusat dialisis ni, rasanya keberkesanan dan profesionalisme itu lebih tinggi lah berbanding dengan pusat-pusat dialisis persendirian. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak supaya umat-umat yang tak mampu, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang tak mampu untuk pergi kepada pusat dialisis yang meletakkan satu harga yang tinggi. Jadi kita buka satu pusat dialisis sendiri yang diuruskan oleh secara profesional, dan orang yang layak, asnaf itu misalnya boleh datang dan menerima manfaat daripada projek ini. Itu yang kita lah daripada hasil kajian yang kita telah jalankan. Kesimpulan daripada kajian yang kita jalan pada hari ini, boleh dikatakan bahawa wakaf merupakan ibadah yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dapat dinafikan. Apabila seorang berwakaf, maka dia telah menyerahkan haknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan kepada umat manusia. Maka ini satu pengorbanan yang besar. Pada masa yang sama, wakaf berperanan dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat di dalam penyediaan kemudahan kesihatan, pendidikan dan ibadat. Jadi kita lihat peranan zakat tu, peranan wakaf tu sangat tinggi di mana orang-orang dahulu dah lama berwakaf. Jadi kita
pulihkan balik. Kita cuba untuk mempopularkan balik wakaf ini, sama ada dari segi wakaf harta, wakaf tunai, wakaf saham dan sebagainya. Kita popularkan balik. Okay. Dari segi penubuhan pusat dialisis ni dapat membantu lebih ramai masyarakat, semua golongan yang kurang berkemampuan menikmati kemudahan rawatan yang lebih murah. Jadi dengan secara kita dapat duit wakaf ni yang kita kutip ni, kita telah membina satu pusat dialisis yang telah membantu lebih ramai masyarakat, terutamanya golongan-golongan yang kurang berkemampuan untuk menikmati kemudahan yang lebih murah. Kalau tidak, kita membiayai juga. Ya, maksudnya Masjid Maib ni membiayai, dan majlis-majlis agama Islam ni banyak membiayai kos rawatan dialisis itu. Tapi kalau kita bina sendiri dan kita beli mesin itu sendiri untuk kegunaan dialisis, maka ini lebih murah dan manfaatnya dapat kepada ramai lagi umat Islam di Malaysia ini. Seterusnya, usaha yang dilakukan oleh Maib dalam mengumpul dana wakaf tunai perlulah disokong oleh setiap masyarakat. Ini tidak dapat dinafikan bahawa nilai-nilai murni yang telah dijalankan oleh Maib ini merupakan satu katalis ataupun permulaan yang bagus, yang baik untuk dicontohi oleh NGO ataupun badan-badan yang lain, supaya kita promoskan wakaf tunai, supaya apabila tunai itu menjadi banyak, menjadi, memanglah kalau ibaratkan pepatah mengatakan kalau lidi sebatang itu tak boleh buat apa, tapi kalau satu genggam lidi itu boleh mensapu sampah dan sebagainya. Jadi kalau RM1, RM2 itu memanglah apa yang kita boleh buat. Tapi kalau keseluruhan umat manusia ataupun rakyat Malaysia ini mewakafkan RM10 pun kepada badan-badan amal setiap bulan, maka hasilnya kita akan dapati sangatlah memberasakan dan manfaatnya akan dapat dinikmati oleh umat di berbagai golongan. Jadi kesimpulan daripada kajian ini, kita mengatakan bahawa kajian ini dapati bahawa wakaf tunai ini perlulah diteruskan dan digelonggol, dipromosikan agar ia mendapat manfaat sampai kepada target yang menderma, dan duit itu kita uruskan dengan sempurna supaya sampai kepada target yang akan mendapat manfaat daripada wakaf itu tadi. Sekian perbincangan saya pada hari ini. Inilah awal projek yang kita cakap tadi, yang telah kajian kes kita telah siap pun dan sekarang telah pun beroperasi di Kangar Polis Perkhidmatan Hemodialisis Hospital Tengku Fauziah, Kangar Polis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.